Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah dapat menyambung kembali slot Talaki Safinatun Najah mengguna pakai kitab Safinatun Najah. Jadi untuk slot minggu ini ni saya seorang diri. Tidak ditemani oleh DJ. Jadi 3 slot yang terdahulu, slot Talaki Safinatun Najah mengguna pakai kitab Safinatun Najah membicarakan berkaitan dengan hukum hakam puasa. Jadi saya akan kembali baliklah kepada pembicaraan kitab Safinatun Najahnya di rukun iman yang kelima. Jadi kepada sidang pendengar boleh mengikuti macam biasalah. Hot Live FB dan Hot Live FB tu boleh pakat share lah Hot Live FB tu macam biasalah. Maknanya ada Hot Live FB, Hot Money FM. Jadi untuk menyambung kembali pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang keenam, rukun iman yang kelima dalam kitab Safinatun Najah Hot Jawi, muka surat 2 baris yang baris bawah sekali. Jadi saya akan baca semula rukun iman yang kelima. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kemudian terjemahan di bawah tu, dan kelima daripada 6 rukun iman, percaya pada hari kiamat. Wal yaumil akhiri, kalau terjemahan biasanya hari kesudahan. Diterjemah dengan hari kiamat. Yang mana hari kesudahan, hari kiamat ni pembicaraan dia sama bermula daripada mati seseorang. Bermula daripada mati seseorang, maka hari kesudahan lah bagi seseorang yang dipanggil sebagai kiamat kecil bagi seseorang. Jadi rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan hari kiamat. Jadi pembicaraan bermula daripada persoalan barzah, persoalan kubur, pergi kepada nikmat dan azab di alam barzah. Itu saya sudah bicara dah terdahulu. Jadi pembicaraan terdahulu ni sidang pendengar bolehlah ni buka dalam FB Money FM tu masih lagi ada pengajian yang lama lah, masih lagi boleh mengikuti. Yang mana yang terakhir sebelum saya berpindah kepada kitab Safinatun Najah, pembicaraan hukum hakam puasa, saya terakhir bicara berkaitan dengan hisab. Bicara berkaitan dengan hisab, yang mana selepas daripada tiup sangkakala yang kedua, maka sekalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selepas dibangkitkan, dihalau dan berhimpun di mauqif ataupun di mahsyar.
Jadi berhimpun di mahsyar. Semua akan berhimpun di mahsyar. Yang mana ketika berada di mahsyar ini, di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal solehnya, sebagaimana barzah, mereka dalam keadaan nikmat dapat kebun daripada kebun syurga. Di mahsyar pun sama, mereka berada dalam keadaan dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di mahsyar orang-orang yang beriman dan beramal soleh sudah dapat melihat akan zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana melihat akan zat Allah lah sebesar-besar nikmat di hari akhirah. Jadi yang berada dalam keadaan seksaan di mahsyar adalah di kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang beriman tetapi melakukan banyak dosa, mereka lah di mahsyar dalam keadaan seksaan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka untuk mencari rasul-rasul, supaya rasul menghadap Allah Subhanahu wa taala, supaya dibicarakan. Supaya dibicarakan, yang mana orang kafir contohnya, mereka tidak sanggup dengan seksaan di mahsyar. Mereka kira bicaralah. Walaupun bicara, mereka akan ke neraka sekalipun, mereka sudah kira sanggup. Sebab mereka sudah tahan dengan seksaan di mahsyar. Yang mana seksaan di mahsyar kemudian akhirnya ke neraka. Seksaan di neraka lebih bersangatan nak banding dengan seksaan di mahsyar. Jadi selepas mereka mencari Rasul, bermula daripada Nabi Adam AS, maka Nabi Adam AS menjawab, nafsi-nafsi, diri aku. Kemudian sampailah kepada Nabi SAW, yang mana asyafa'atul uzma, asyafa'atul kubra, pertolongan yang besar hanyalah milik Nabi SAW. Maka Nabi pun sujud di bawah arash, dan Allah Ta'ala memerintah Nabi SAW supaya angkat kepala, washfa' tu syafa', minta pertolonganlah oleh kamu, nescaya kamu akan ditolong. Maka Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibicarakan. Jadi yang Nabi minta dengan Allah ni dipanggil asyafa'atul uzma ataupun asyafa'atul kubra, pertolongan yang besar. Yang kita biasa duduk doa kepada Nabi selepas daripada selesai azan dan selesai iqamah, yang kita minta kepada Allah, wa ba'ashul maqamal mahmud alladhi wa'attah, wa ba'ashul maqamal mahmud alladhi wa'attah, dan engkau bangkitkanlah akan Nabi SAW akan maqam yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan, ya Allah. Apakah yang kita mohon? Maqam yang terpuji itu. Maqam yang terpuji itulah asyafa'atul uzma, asyafa'atul kubra. Kemudian itu syafa'ah yang milik Nabi SAW. Kemudian dia ada pula syafa'ah yang kecil. Tadi itu syafa'ah besar. Kemudian ada syafa'ah yang kecil. Syafa'ah yang kecil ni Nabi SAW sendiri ada syafa'ah yang kecil. Nabi-nabi yang lain pun ada syafa'ah yang kecil yang dapat menolong orang yang beriman di mahsyar. Guru-guru pun ada syafa'ah yang kecil, sebagaimana orang yang mati syahid ma'rakah, syahid dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat bagi syafa'ah yang kecil kepada 70
orang ahli keluarga mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat kecil. Begitu juga dengan anak-anak yang mati sebelum daripada balik, mereka pun dapat bagi syafaat yang kecil kepada ibu bapa mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pembicaraan akhirah ni sedang pendengar berkisar kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang yang kafir ataupun orang yang Islam zahirnya beriman pada masa hidupnya, wal'iyazabillah, tapi ketika mati dan kadang su'ul khatimah, jahat kesudahan, wal'iyazabillah, dengan mati kufur, mereka langsung tidak dapat syafaat walaupun daripada Nabi SAW, iaitu syafaat kecil tadi. Sama telah nak dapat syafaat kecil daripada keluarga yang mati syahid ataupun anak-anak yang mati sebelum daripada balik. Syafaat ni contohnya apabila pada masa timbang. Pada masa timbang, merekanya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Nabi termasuklah masuk ke syurga tanpa hisap. Itu pun di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi juga orang yang masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, tapi darajahnya darajah yang pertengahan. Sebab kita maklumlah syurga ada 7 darajah. Syurga ada 7 darajah syurga ni. Hak paling atas sekali kok Jannatul Firdaus. Di bawah dia Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Naim, Jannatul Adni. Dia ada 7 darajah. Jadi orang yang beriman tadi ni ke syurga Allah. Tapi darajah dalam syurganya darajah yang pertengahan. Nabi boleh bagi syafaat dengan Nabi menaikkan darajah. Nabi menaikkan darajah. Masuk syurganya darajah lebih sedikit daripada syurga yang sepatutnya dia dapat. Kemudian apabila masuk syurga, darajah yang dimasuk tu sudah tidak akan bertukar-tukar dah selepas daripada tu. Orang ni dia masa timbang tu, maknanya sama berat antara kebaikan dan kejahatan. Nabi bagi syafaat dengan bahawa Nabi perberatkan sebelah kebaikan. Seseorang tu berat sebelah kejahatan, nerakalah dianya. Kalau mengikut tempoh masa neraka dia lama dengan kejahatan dia yang lebih banyak daripada kebaikan dia. Nabi bagi syafaat dengan bahawa Nabi memendekkan tempoh dia dalam neraka yang sepatutnya dia masuk neraka. Itu di antara syafaat-syafaat yang kecil. Jadi yang kita bicara tadi syafaat besar. Jadi Nabi SAW minta kepada Allah supaya dibicarakan. Maka sampailah kepada hisab pembicaraan, yang mana sebelum daripada hisab akan menerima catatan amalan. Melainkan mereka-mereka yang masuk syurga tanpa hisab di kalangan ummah Nabi SAW, sab'una alfan, 70,000 daripada ummah Nabi masuk syurga tanpa hisab. Kemudian Nabi minta supaya ditambahkan. Allah Ta'ala menambah lagi bagi tiap-tiap seseorang daripada 70,000 yang permulaan tadi ni, Allah Ta'ala tambah pula 70,000. Jadi masuk syurga tanpa hisab di kalangan ummah Nabi SAW 70,000. Nabi minta tambah daripada tiap-tiap seorang daripada 70,000 yang pertama tu, tambah 70,000 pula. Maknanya 70,000 kali 70,000 lah. Begitulah. Takut tersalah pula kan. Lepas tu 70,000 kali 70,000. Tengoklah kosong dia ada berapa. Kemudian ditambah lagi. Sampai ke bilangan yang tidak terhingga di kalangan ummah Nabi SAW masuk syurga tanpa hisab. Jadi yang masuk syurga tanpa hisab ni
Tu para-para nabi kesemuanya masuk syurga tanpa hisap lah. Para-para malaikat pun masuk syurga tanpa hisap. Jadi yang masuk syurga tanpa hisap ni tidak akan menerima suratan amalan. Yang masuk syurga tanpa hisap tidak akan menerima suratan amalan dan tidak ada mizan, tidak ada timbangan amalan kepada mereka yang masuk syurga tanpa hisap. Kemudian yang ada hisap ni akan menerima catatan amalan, yang mana orang yang beriman akan menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Orang yang kafir akan menerima catatan amalan dengan tangan kiri. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Adapun mereka yang diberi akan catatan amalan dengan tangan kanan, maka lagi akan dihisap akan sebagai hisap yang ringan. Mereka akan kembali kepada keluarga mereka yang beriman dengan sukacita. Ini di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebaliknya orang yang kafir akan menerima catatan amalan daripada sebelah belakang. Maka mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman kemudian dia banyak dosa, pandangan yang muktamad akan menerima catatan amalan dengan tangan kanan juga. Lepas daripada menerima catatan amalan itulah akan dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap helaian daripada catatan amalan yang dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Hak ni saya sudah bicara hak selok sebelum bicara bab puasa tu bertengah hisap. Satu masa yang kita panggil kritikal lah. Satu masa yang kritikal yang mana pada masa hisap ini akan dibicarakan satu-satu catatan amalan. Jadi macam sekarang ni lah. Sekarang saya berada di konti. Selok Talaki Safinatun Najah. Sidang pendengar yang mengikuti Radio Money FM. Dan juga yang mengikuti live FB. Ataupun yang share hot live FB tu. Sama-sama akan dihitung, dibentang ketika hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya akan dibicarakan. Sebab apa? Sebab sekarang kita semua dicatatkan amalan baik, amalan yang tidak baik oleh malaikat kiraman katibin, malaikat kanan kiri yang mencatat kebaikan dan mencatat kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi akan dibentang di mahsyar. Orang yang mengajar akan dibentang di mahsyar. Ilmu yang diajar akan dipersoalkan di mahsyar. Kitab yang dibaca, yang mana kitab yang dibaca tu tuan kitab akan menerima pahala sebagai ilmu yang diambil manfaat. Kemudian ustaz yang mengajar pula diterima ilmu daripada guru-guru. Guru-guru pun mereka akan mendapat pahala ilmu yang diambil manfaat. Akan di mahsyar belaka tu. Sebaliknya kalau yang mengajar membaca sendiri, membaca kitab sendiri, kemudian apa yang diajar bersalahan dengan apa yang dikehendaki oleh kitab, sama jugalah akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan oleh tuan kitab. Kenapa kamu baca kitab yang dikarang oleh aku, tiba-tiba kamu baca ikut huraian yang salah. Kamu ambil daripada guru mana, tiba-tiba hanya membaca sendiri. Semua tu akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Hak ni lah hak biasa tu saya peringat. Kita orang mengajar ni tiap-tiap baris kitab yang kita mengajar, tiap-tiap muka surat kitab yang kita mengajar, ingat baik,
Zahir, kita membaca, ambil daripada guru mana. Kita mengajar pula hati kita niat ke kod jalan mana. Kesemuanya akan dibentang di mahsyar. Tiap-tiap baris, tiap-tiap helaian kitab yang dibaca akan dibentang di mahsyar. Tapi kalau kitab itu hanya kita membaca sendiri, kita akan dipertanggungjawabkan. Sebab ini semua adalah pahala kebajikan untuk tuan kitab, ulama-ulama yang muktabar. Maknanya pahala juga kepada guru-guru tuan kitab sampailah kepada Nabi SAW. Jadi kalau baca kitab tu sendiri akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Sebenar, alhamdulillah. Tetapi kalau yang diajar tu tidak sebenar, maka beratlah ketika dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengajar ni biarlah ilmu yang betul-betul kita ambil daripada guru, guru ambil daripada guru, guru sampailah kepada Nabi SAW. Bukan hanya semata-mata boleh membaca jawi, kemudian pandai berbicara, maka menjadikan mengajar ilmu tanpa berguru ni sebagai mata pencerahan hidup, kesemuanya akan dibentang di mahsyar. Kita jadikan mengajar sebagai untuk mata pencerahan hidup, yang mana kita tidak belajar. Adapun kalau kita belajar, kita berilmu dikurniakan oleh Allah, kita ada tanggungjawab pula untuk menyampaikan ilmu kepada orang yang lain. Tetapi kalau kita tidak belajar, tiba-tiba kita berani untuk menyampaikan. Kerana apa? Kerana itulah peluang untuk menambah pendapatan dalam kehidupan. Kesemuanya akan dibentang di mahsyar, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap baris, tiap-tiap helaian, kitab-kitab ulama yang muktabar yang dibaca. Ini hak paling ditakuti. Ini peringatan daripada tutup guru untuk memastikan bahawa kita nak menyampaikan ilmu agama ni, pastikan kita berguru. Sebab ilmu agama inilah yang menentukan untuk nasib kita sendiri di hari akhirat. Ilmu agama disampaikan inilah yang menentukan untuk nasib orang yang menerima ilmu daripada kita yang mengajar. Untuk nasib di hari akhirat, sama ada nasib tu nasib di kalangan orang yang bertuah ataupun di kalangan orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada masa hisab, amal-amal ibadah kita akan dibicarakan. Sembahyang fardu kita cukup ke tidak? Puasa Ramadan kita cukup ke tidak? Zakat-zakat kita tu selesai tak kita bayar? Tu semua akan dihisapkan. Tiba-tiba dalam hisap, kita kena ingat, pembicaraan ni bermula daripada kita mukallaf. Kita ditaklifkan syarak. Kita diberati syarak. Bilakah kita ditaklifkan syarak? Bermula daripada kita balik. Apabila kita balik, kita ditaklifkan oleh syarak. Bila kita balik, kita ditaklifkan oleh syarak. Maka ketika itulah malaikat akan mencatat apa perkara yang kita lakukan. Malaikat akan mencatat apa perkara yang kita lakukan. Jadi bermula daripada amal balik. Kalaulah kita kata dulu, kita ni lara. Kemudian alhamdulillah, kemudian kita bertaubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada masa kita lara terdahulu tu, kita pastikan kita bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita buat mudah-mudah pula. Mudah-mudahnya macam mana? Tu kisah lama. Dikatakan itu pada masa jahiliah. Tu pada masa jahiliah. Pada masa dahulu, kita kira kita tutup catatan lama, kita buka catatan baru. Apa maksud? Wallahu a'lam lah. Nak tutup catatan lama daripada dosa-dosa dengan jalannya taubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita sekadar nak buat tak tahu, jangan. Dulu tinggal semayang.
Tu kita kira selesai lah tu. Dulu puasanya ponteng. Tu zaman jahiliah. Dahulu zakat tak bayar. Itu zaman jahiliah. Wajib bertaubah. Kau tidak akan dibentang di masyar. Ada orang yang dia beranggapan kejahatan lampau dalam bab agama ni diingat macam kejahatan atas dunia barangkali. Kejahatan atas dunia, wallahu alam lah. Saya pun tak tahulah macam mana kalau kita ada kesalahan. Kesalahan, kita dicarilah ada kesalahan. Jadi dalam rekod tu adalah. Nama tu dicari. Lama mana rekod tu akan hidup? 10 tahun ke, 20 tahun ke, jadi rekod lampau, kesalahan lampau tu, pihak polis akan padamkan, wallahu alam tu. Kalau hak kesalahan dunia. Kesalahan akhirah tidak akan dipadamkan selagi tidak bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat pandai-pandai, hak lampau lama-lama macam nak bubuh bawah tu, bawah latar ke bawah kapek. Tu tak apa dah tu kita tu kisah lampau. Jangan duk ingat tu. Ingat, kena ingat tu. Sebab apa? Akan dibentang di masyar. Lepas tu macam nak pastikan apabila dibentang di masyar tak ada dosa tu, taubah. Itu jalan dia. Nak bertaubah macam mana? Balik kepada ilmu. Kalau contoh tadi kau, dulu tinggal semayang, dulu tinggal puasa, dulu zakat tak bayar. Mana taubah dia? Di antara rukun taubahnya, qada kembali. Sembahyang wajib diqadakan kembali. Puasa yang ditinggalkan selepas daripada amal balik, yang sudah ada catatan amalan, wajib diqadakan kembali. Zakat yang tidak dibayar, wajib dikira kembali dan dibayar kembali. Itu di antara rukun taubah. Dosa besar kerana meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, contoh tidak bayar zakat contohnya. Mana kena qada kembali. Kalau tidak akan dibentang di masyar dalam keadaan sembahyang, tidak diqadakan kembali. Satu sembahyang yang ditinggalkan, nama sudah tercatat di pintu neraka. Cukup dah neraka dengan satu waktu sembahyang ditinggalkan yang tidak ditaubatkan. Yang tidak bertaubat, satu waktu sudah cukup. Kalau berwaktu-waktu, beribu-ribu waktu tanpa bertaubat, itu tahta masyiatillah lah. Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak mengampuni, Allah mengampuni. Allah nak mengazabkan, Allah mengazabkan. Tapi kira-kira zahir gak gelap gambar. Satu waktu sembahyang yang ditinggalkan, satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkan, sudah cukup neraka. Kalau berwaktu-waktu, kalau puasa berhari-hari, capur semua berpuluh, beratus-ratus hari, wajib bertaubah segera. Atau balik kepada ilmu. Dia tak lepas dengan amal-amal ibadah yang sunat kalau kefarduan yang kita tinggalkan. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sudah nak menghampiri pertengahan Ramadan. Kita sudah masuk di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Jadi kita kena perbanyakkanlah muhasabah, tafakkur berkaitan dengan kedudukan kita dengan agama. Bermula daripada umur kita balik. Kena kira molek. Kena tafakkur, kena muhasabah molek. Apakah perkara-perkara kewajipan agama yang kita tinggalkan bermula daripada umur kita balik. Yang mana sebenarnya saya bicara tadi, ini bicara bab hisab nanti. Masa cukup, kita akan sambung baliklah bicara hisab di Selok Talaki Safinatun Najadi, insyaAllah di minggu hadapan. Jadi berkaitan dengan kita kalaulah bab tinggal semayang ni, kira-kira tak ada lah. Sebab menjadi kewajipan kepada ibu bapa memastikan anak lekat sembahyang bermula daripada umur 7 tahun. Satu waktu pun sudah tidak ada keuzuran. Ini menjadi tanggungjawab ibu bapa. Jadi 7 tahun sampai ke umur 15 tahun. Jadi dengan tamrin, dengan latihan tadi, sudah
beradah, sudah sebati dah anak yang baligh tadi dengan sembahyang. Jadi tak ada timbul tinggal sembahyang. Tak ada timbul tinggal sembahyang. Tetapi dahulu-dahulu tu, ialah orang-orang dahulu, dia tak sama dengan kita sekarang. Ini saya selalu peringatkan. Orang dahulu, mereka jauh daripada orang mengajar. Mereka jauh daripada orang mengajar. Dan orang mengajar agama pun tak ramai. Maka kejahilan orang terdahulu bukan berpunca daripada mereka tidak belajar, tetapi mereka jauh daripada orang yang mengajar. Dan tak ada orang mengajar pun kalau di tempat-tempat yang pendalaman sedikit. Maka kejahilan mereka kerana seumpama itu kejahilan yang dimaafkan pada syarak. Berbeza pada masa kita sekarang. Pada masa kita sekarang, banyak dah kuliah-kuliah agama yang diadakan. Masjid banyak, surau banyak. Bukan masjid, surau pun penuh kuliah maghrib 7 malam. Kemudian dalam radio sentiasa ada kuliah-kuliah agama. Kemudian hak kuliah di masjid surau sekarang ni semuanya ada live FB belaka dah. Bagi orang yang agak kekangan masa untuk menghadiri kuliah di masjid surau, mereka boleh mengikuti hot live FB. Jadi sekarang ni bukan alasan dah. Kalau sekarang kita masih lagi tak peduli kepada majlis ilmu, kejahilan dalam suasana sekarang bukanlah kejahilan yang dimaafkan. Yang mana apabila kita jahil, kita sebagai bapa, contohnya ketua keluarga, kita sebagai ibu yang paling hampir dengan anak-anak, kalau bapa ketua keluarga, kalau ibu yang paling hampir dengan anak-anak, jahil agama, macam mana generasi kita akan datang berkaitan kedudukan agama yang akan menentukan keselamatan di dunia, dan agama ni yang akan menentukan keselamatan di hari akhirah. Jadi kita sebagai ketua keluarga, kita sebagai ibu yang bertanggungjawab dengan anak, pastikan kita sentiasa belajar ilmu agama. Pastikan kita perbetulkan akidah kita, betul-betul berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sembahyang puasa kita dengan ilmu. Kemudian kita bicara bab taubah daripada dosa-dosa lampau. Kemudian kita bertanggungjawab kepada anak-anak. 7 tahun tu kita pegang dah semayang. Bukan suruh semayang sahaja. Yang menjadi kewajipan kepada kita bapa, ketua keluarga, ibu ni, penolonglah kita kira. Bukan hanya suruh semayang, tetapi ajar dengan sembahyang. Ajar hukum hakam semayang yang bapa sendiri, yang ibu tu sendiri wajib dia mengetahui. Sebab dia sendiri sembahyang, maka dia wajib kena ajar pada anak-anak semayang. Dan semayang bermula 7 tahun. Satu waktu pun sudah tidak ada keuzuran. Tak ada. Tak ada dah kata, satu waktu tu boleh tinggal lah sebab dia mengantuk. Tak ada. Satu waktu tu dia tinggal lah sebab dia demam. Tak ada. Nak semayang macam mana ni? Tangan anak ni patuh ni. Jatuh basikal. Dia sakit dah ni. Wajib bapa ibu ajar cara berwuduk dan bertayamum kerana tangan patah, di tangan ada seming, ada pembalut. Wajib kena bapa ibu ajar. Anak ni kan tak balik, tak wajib. Siapa kata anak wajib? Saya sebut dah tadi kan, wajib atas bapa ibu. Kita biasa sebut ibu bapa dah. Payah nak sebut bapa ibu. Wajib atas ibu bapa. Kena ajar cara berwuduk dan cara bertayamum bila anak kita ada pembalut di tangan. Anak tak ada kewajipan, dia belum balik. Kewajipan atas kita ibu bapa untuk pastikan anak kita ni sebati dengan sembahyang. Apabila dia balik, tidak ada satu waktu sembahyang pun ditinggalkan. Maka kemudian hari mudah mereka untuk fokus kepada amal-amal yang sunat kerana sembahyang fardu tidak pernah ditinggalkan daripada membalik sebab bermula 7 tahun. Dan sembahyang fardu pula dengan akidah yang betul. Sembahyang fardu pula dengan ilmu fiqh yang lengkap. Dengan akidah yang betul, dengan ilmu fiqh yang lengkap. Hak ni tanggungjawab yang sangat besar pada ibu bapa.
Tak ada tinggal semayang. Tapi hak mari daripada yang terdahulu kerana kekurangan ilmu, bukan berpunca daripada orang dahulu tak mau belajar, tapi jauh daripada alim ulama, tidak ada orang mengajar, kekurangan mereka termasuk kejahilan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang sekarang kena sentiasa meningkatkan ilmu kita, ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Di antara pembicaraan ilmu tasawuf ada pembicaraan bab taubah. Jadi kalau dahulu, ialah masa budak-budak ni kadang-kadang dahulu kurang mengantuk. Tak apalah, siang, semalang dia tidur lewat, biarlah. Hari duduk sekolah, dia bangun biar. Hari sekolah, dia bangun awal-awal. Bangun awal, dia pun sembahyang subuh. Itu pun nasib baik bangun awal. Kalau bangun lewat sikit, takut tak sempat dengan bah. Tak payah sembahyang lah. Yang sembahyang nanti bah tinggalkan. Jadi mudahnya tinggal sembahyang. Dah budak belum balik. Kita tak kata ke budak. Ibu bapak tu hok tidak bertanggungjawab. Budak tu tak ada hukum. Dia belum balik. Tapi macam mana anak yang belum balik, suci, bersih. Kalau mati mereka pada masa tu, mereka ahli syurga. Tiba-tiba kita pergi latih anak kita yang suci bersih dengan ajaran yang salah. Takut tak sempat dengan bah, tak apalah tak semayang pun. Itu hari sekolah. Hari Minggu dia pun tidur lewat lah. Pagi-pagi tu, kalau kata ayah nak kejutkan. Ada sebelah tu pula. Tak apalah abang siang ke dia kok. Allah, dia tidur lewat semalam kok. Biarlah hari Minggu ni. Hak sebelah tu lah, hak mak tu. Marah mak pula kan. Dia kata, kita suruh anak semayang. Ayuh yang kata siang kanak. Dan ni biasanya hak jenis siang kanak ni. Biasanya mak lah. Biasanya. Kalau dok tukar tak apalah. Maknanya, ayuh yang kata, tak apalah. Anak tu ngatuk. Tak boleh. Tak boleh bangun dia. Kita siram air. Ambil air secetong. Tak padang. Ambil air sebeldi tu. Suruh semayang. Lepas semayang, tidurlah semula. Kenapa semalam kamu tidur lewat? Tak ada excuse, tak ada tinggal semalam, tak ada. Ngatuk ke, sakit ke, apa ke, bermula 7 tahun, ibu bapa kena ingat baik, belum 7 tahun, tidak ada tinggal semayang. Adapun puasa, ini saya sebut dah terdahulu dalam bicara bab puasa. Kita ibu bapa hanya latih anak kita berpuasa sekadar sahaja. Pukul 10 ke, pukul 12 ke, sekadar tu saja. Jangan memaksa, jangan menekan. Jadi maknanya kalau di sekolah tu, kalau budak-budak bawa bekalang, biar dia bawa bekalang. Tak ada masalah. Sebab bab puasa khilaf ulama'. Mazhab Syafi'i, wajib ibu bapa latih anak berpuasa. Mazhab Maliki tidak ada. Anak tak payah suruh puasa pun. Suruh dia semayang je. Nanti dia balik, orang yang semayang pasti berpuasa. Orang yang semayang pasti berpuasa. Tekan semayang saja. Puasa mazhab Maliki tak ada kewajipan ibu bapa latih anak dia berpuasa. Mazhab Syafi'i tetap berkewajipan ibu bapa latih anak berpuasa. Tapi ingat baik ibu bapa, sekadar anak dia mampu. Di sekolah pun sama, pihak sekolah jangan nak sekat. Kalau ada pelajar bawa bekalang, biar ke dia. Pukul 10 nak buka, biar ke dia. Sebab apa? Ini hanya latihan. Jangan sapa ke balik sekolah, pucat muka kawan tu. Sebab apa tu kan bawa bekalang kan. Kenapa kamu tak makan? Cikgu marah makan. Jangan gitu. Jangan cikgu buat gitu. Ini latihan saja. Budak jauh 1, jauh 2. Budak maknanya sekadar saja. Sekadar ada budak ni dia gagah. Ada budak ni dia sahur, dia tak boleh nak makan. Dia makan roti je, dia makan. Gitu je. Jadi sekadar saja bab puasa. Bab semayang tidak ada. Kena pastikan anak sembahyang tidak ada tinggal sembahyang berbalik. Kalau berlaku juga macam mana bertaubat sebelum kita berhadapan dengan Allah di padang mahsyar, ketika kita dihisap oleh Allah tiap-tiap catatan amalan sebelum kita dimizankan, ditimbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk selok minggu ni masih lagi belum habis pembicaraan berkaitan dengan hisap. Salah satu dari pembicaraan di bawah tajuk rukun iman yang ke-6. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin.
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famassabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.